Seterusnya, kita nak beri penerangan berkenaan dengan pengurusan harta dan pusaka masyarakat Islam. Jadi sekiranya anda ingin memahami dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan perkara ini, kita terus bersama dengan Ismail Adnan untuk puncian selanjutnya. Silakan Ismail. Okey, kita bersua kembali. Kali ini kita akan bercakap berkenaan qada atau bayar fidyah. Seperti mana kita sedia maklum, fidyah ini merupakan denda ke atas seorang Islam yang telah balik kerana meninggalkan puasa wajib atas sebab-sebab tertentu ataupun sengaja melewatkan puasa ganti qada pada bulan Ramadan. Dan hukum membayar fidyah adalah wajib. Jadi untuk mendapatkan penjelasan dan juga penerangan berkenannya, kita bersama dengan wakil dari Majlis Agama Islam Selangor yang juga merupakan pengarah Baitul Mal Majlis Agama Islam Selangor, Tuan Indra Syaril Muhammad Syahid. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Lalu kita banyak berbicara berkenaan tentang isu zakat, pungutan zakat dan sebagainya. Tapi mungkin ini ruang yang cukup menarik, istimewa, kita memberi gambaran berkenaan qada ataupun fidyah, membayar semula fidyah itu. Jadi apa yang boleh dikatakan dengan fidyah ini dan hukum melunaskannya, dan dalam konteks fidyah, siapa yang perlu untuk membayar fidyah ini ataupun boleh dikatakan qada, dan kedua-duanya sekali Tuan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan, para penonton Selamat Pagi Malaysia yang dirahmati Allah sekalian. Fidyah ini satu perkara yang kita kira sebahagian masyarakat agak asing ataupun kurang didedahkan berkaitan perkara ini. Seperti mana yang kita tahu tadi, zakat memang satu kewajipan kepada kita untuk ditunaikan apabila sampai nisab ataupun sampai masanya yang perlu diwajibkan bayar zakat, kena bayar zakat. Tetapi fidyah ini adalah satu sisi penting juga dalam Islam untuk seseorang itu melunaskan kewajipan mereka. Dan hukum fidyah ini wajib. Ia adalah bentuk penebusan diri di atas kekurangan dalam salah satu ibadat yang dilaksanakan. Jadi bila dalam Islam ini menyediakan satu ruang untuk kita menebus, maka kita wajib membayarnya. Dan ini disebut dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 184, Auzubillahi minasyaitonirrajim, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maksudnya dekat sini, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi disambung dengan ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Maknanya di sini puasa itu diwajibkan ke atas seseorang, dan ada hari-hari tertentu yang telah pun diwajibkan. Kemudian kalau kamu sakit, faman kana minkum maridan, kalau kamu sakit ataupun dalam bermusafir, bolehlah berbuka, kalau tidak mampu sebagainya boleh berbuka. Dan kemudian untuk orang yang tidak mampu berpuasa, contohnya orang tua, uzur dan sebagainya yang tidak mampu berpuasa, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, hendaklah dia membayar fidyah dengan memberi makan fakir miskin. Maknanya di sini ialah seseorang itu jika dia tidak mampu berpuasa atas sebab yang salah satu saya sebut tadi adalah orang tua yang uzur, maka wajib untuk membayar fidyah. Dan di samping itu terdapat juga perkara-perkara lain juga yang mewajibkan seseorang itu perlu membayar fidyah. Antaranya adalah kalau seseorang itu dia meninggalkan puasa dan kemudian dia tidak menggantikan puasa pada tahun semasa. Kita ada lebih kurang 26 hari lagi untuk menuju ke Ramadan, lebih kurang. Maknanya kita dah masuki bulan Syaban. Ada masa beberapa hari lagi ni untuk kita sepatutnya menggantikan puasa yang tertinggal pada Ramadan yang lepas. Tetapi sebahagian daripada masyarakat kita ni kadang-kadang dia sepatutnya dia tak berpuasa 10 hari. Tetapi dia tak berpuasa 10 hari tapi dia hanya sempat menggantikan 5 hari. Jadi ada baki 5 hari lagi yang dia tidak sempat menunaikan puasa. Jadi puasa itu dibawa ke Ramadan yang selepas ini, maka kalau lepas Ramadan 1445 ini selesai, dia kena berpuasa dan dia kena bayar fidyah. Maknanya dia kena ganti puasa dia yang telah tertinggal pada tahun lepas ini, dan dia diwajibkan juga untuk membayar fidyah. Cuma rasional pembayaran fidyah ni adalah kepada berpuasa atas sebab-sebab yang munasabah. Tuan, kadar pembayaran fidyah di Selangor mungkin boleh diperjelaskan dan perbedaannya dengan kadar yang ditetapkan di negeri-negeri lain. Kadar fidyah ini sebenarnya dari segi fiqahnya ataupun syariatnya adalah 1/4 daripada kadar zakat fitrah. Itu asasnya, iaitu dengan kadar secupak beras. Jadi kalau zakat itu dia panggil segantang Baghdad. Kalau fidyah adalah 1/4 daripada segantang tadi itu. Maknanya dia panggil secupak. Jadi secupak ini kadarnya adalah
kalau ditimbang lebih kurang dalam 675 gram. Dan kadar semasanya adalah lebih kurang RM1.75. Okey. Satu hari puasa yang ditinggalkan. Dan di Selangor khususnya kita dibenarkan, Baitul Mal dibenarkan untuk mengambil upah sebanyak 15%. Jadi kami genapkan menjadi RM2. Daripada RM1.75 menjadi RM2. Jadi maknanya kalau puasa itu ditinggalkan, kalau 10 hari kalilah dengan RM2 baru RM20. Okey. Itu untuk mereka yang memakan beras biasa. Untuk mereka yang memakan beras yang lain daripada itu ada kadarnya, iaitu RM4 dan juga RM6. Ya, ya. Ada tempoh-tempoh tertentu untuk pembayaran fidyah ini boleh dilaksanakan, khususnya kalau dilaksanakan di MAIS tu. Okey, sebenarnya waktu pembayaran fidyah ni dia agak luas atau disebut dalam fiqh muwasak. Luas ni maksudnya dia memberi satu ruang kepada kita untuk melunaskannya lah. Apabila atau berkemampuan maka dia lunaskan fidyah tersebut. Tapi sebenarnya kita perlu segerakan pembayaran fidyah itu supaya memastikan ianya tidak bertimbun-timbun pada masa akan datang. Sebab kadang-kadang kita lihat ada sebahagian daripada masyarakat kita ni dia menangguh-nangguhkan pembayaran fidyah tu sehingga fidyahnya terkumpul. Backdated. Jadi backdated. Sepatutnya 10 hari jadi sampai 50 hari. Jadi tak sepatutnya berlaku begitu. Sebab apa kita katakan demikian? Kerana kadar fidyah kemungkinan boleh berubah antara tahun ke tahun. Kerana dia bergantung kepada kadar zakat fitrah pada tahun semasa tersebut. Kalau kadar zakat fitrah yang zakat fitrah itu RM7 dan kemudian kalau berlaku kenaikan pada tahun ini menjadi RM8 dan sebagainya, maka dia akan memberi kesan juga kepada kadar fidyah yang kita katakan tadi 1/4 daripada kadar zakat fitrah. Okey. Segantang Baghdad ataupun disebutkan kadarnya adalah secupak beras. Ya. Tetapi apakah boleh untuk pembayaran itu tidak dilaksanakan kepada MAIS ataupun terus dibayar kepada golongan asnaf? Okey, sebenarnya kalau kita ada fakir miskin di hadapan kita yang kita boleh lunaskan, diharuskan jugalah. Cumanya di sini kemampuan kita untuk mencari fakir miskin dan juga dalam konteks jumlah fidyah kita yang banyak yang perlu dilunaskan. Jadi dalam hal ini bolehlah serahkan tanggungjawab tersebut kepada pemerintah, iaitu Majlis Agama Islam ataupun Baitul Mal di negeri-negeri. Jadi kalau contohnya di Selangor, bayarlah di Majlis Agama Selangor ataupun melalui ejen kami iaitu Lembaga Zakat Selangor. Jadi boleh bayar di kedua-dua agensi tersebut untuk melunaskan fidyah masing-masing. Apa boleh fidyah itu dibayar untuk pihak orang lain seperti pihak ibu bapa ataupun pihak isteri ataupun pihak mereka yang tidak ada kemampuan ataupun ada kapasiti untuk menunaikan dan juga membayar fidyah itu pada tahun? Dibolehkan juga untuk menunaikan dan yalah, cuma kalau sekiranya dia tidak mampu dan sebagainya itu, maka dia akan gugurlah dia punya tanggungjawabnya di situ. Tapi kalau dia ada harta, maka sebenarnya dia perlu lunaskan fidyah tersebut. Kadang-kadang macam contoh orang tua yang uzur, sebenarnya dia ada pendapatan lagi, dia ada hasil kebun, dia ada rezeki lagi. Sebenarnya kalaupun dia tidak mampu untuk melaksanakan kewajipan puasa, dia tetap lagi masih perlu wajib untuk membayar fidyahnya. Selagi mana dia masih hiduplah. Tuan, mungkin di kesempatan ini kita memberikan nasihat dan juga saranan supaya masyarakat dan juga umat Islam faham tentang kewajipan untuk membayar fidyah ini. Kita boleh katakanlah sebahagian daripada masyarakat kita, apabila kita duduk dalam masyarakat, mereka memandang fidyah ni satu perkara yang sebelah mata saja. Sebab mungkin beranggapan bahawasanya fidyah itu tidak wajib. Padahal sebenarnya ia adalah kewajipan yang wajib dilaksanakan oleh kita semua. Sebab boleh dikatakan hampir kepada kita semua ni kadang-kadang tertinggal puasa pada hari-hari tertentu. Kemalangan, kesakitan, ataupun perlu makan ubat dan sebagainya, perubatan, ataupun mengandungkan anak, dia khawatir anak dalam kandungannya itu akan sakit dan sebagainya, maka dia meninggalkan puasa. Jadi dalam keadaan tersebut sebenarnya dia perlu bayar fidyah juga dan dia perlu menggantikan puasa. Begitu juga kalau dia menyusukan anak, begitu juga dia terpaksa meninggalkan puasa kerana dia bimbang nanti kalau dia tidak menyusukan bayinya akan menyebabkan bayinya itu mudarat. Jadi sebenarnya dalam keadaan tersebut juga tidak gugur kewajipannya untuk dia nanti kemudian untuk menggantikan puasanya dan membayar fidyah. Kalau sekiranya pembayar fidyah itu barangkali terlupa jumlah hari beliau tertinggal untuk berpuasa itu, apa boleh dibayar secara lamsam saja, Tuan? Ini pun kadang-kadang orang kita tak tahu nak kira kan. Jadi jumlahnya tu tak tahu 10 hari ke 20 hari ke sebagainya kan. Jadi sebenarnya
sebenarnya tanggungjawab kita lah untuk memastikan berapa agak-agak bilangan hari yang ditinggalkan. Cuma dalam Al-Quran disebut faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Maknanya barang siapa yang membayar dengan lebih itu adalah lebih baik. Jadi maknanya dia walaupun dia tak tahu berapa kadarnya, jadi kalau sekiranya dia berkemampuan untuk membayar lebih daripada itu pun adalah satu kebaikan pada dirinya. Kalau nak bayar RM60 pun apa salahnya? Apa salahnya, betul. Baik tuan, sekali lagi untuk kita membawa dan juga mengajak masyarakat khususnya sedang menonton pada ketika ini, umat Islam khususnya, untuk menunaikan kewajipan membayar fidyah dan ruang yang disediakan oleh MAIS dalam konteks pembayaran fidyah ini tuan. Ya, MAIS menjadikan satu ruang yang sangat baik, sangat besar kepada kita semua untuk membayar fidyah, dan kita menyediakan kalkulator fidyah untuk memudahkan masyarakat. Boleh layari laman web www.mais.gov.my dan kemudian cari di situ perkhidmatan fidyah. Di situ juga ada kalkulator fidyah. Jadi para penonton semua boleh mengira kadar puasa yang ditinggalkan dan kemudian boleh tahu berapa jumlah bayaran yang perlu dibayar dan perlu dilunaskan. Dan beringatlah, ini adalah satu kewajipan lah, bukan satu pilihan sebenarnya. Walaupun ruang itu diberikan, tapi tidak bermakna kita boleh meninggalkan puasa sewenang-wenang. Ya, betul. Munasabah. RM2 sehari. Kalau 10 hari baru RM20. Kalau 30 hari RM60 jawabnya. Alhamdulillah. Baik, ini ruang kita untuk memberi peringatan dan sama-sama mengajak anda untuk menunaikan apa yang wajib dan juga apa yang dituntut dalam syariat Islam. Terima kasih tuan kerana bersama dengan kami. Terima kasih pihak MAIS kerana bersama dengan kami. InsyaAllah sama-sama kita memperingatkan dan juga memperluaskan peringatan ini bersama dengan masyarakat seluas-luasnya. Kita akan berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini.